الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Allah SWT dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya telah kurniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin hitung satu persatu nikmat Allah SWT, nescaya kamu tidak mampu untuk hitungnya. Dan antara nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita, nikmat yang agung, nikmat yang mulia, nikmat yang besar, dipanjangkan umur kita sehingga kita berada dalam satu bulan yang mulia, bulan yang dipanggil Rabiul Awal. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi SAW, yang ulama juga menyebut bulan ini digelar juga Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya-cahaya, bercahaya dengan cahaya selawat, cahaya pujian, cahaya mengagungkan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana ulama bagi tahu tidak ada mana-mana nikmat yang kita kecapi dalam dunia ini, nikmat dunia maupun nikmat akhirat, nikmat kecil maupun nikmat besar, semuanya Nabi SAW merupakan penyebabnya. Nabi SAW merupakan puncanya. Kunci kepada segala nikmat yang kita kecapi adalah daripada Nabi SAW. Kerana tidak diciptakan langit, bumi dan segala alam ini melainkan kerana Nabi SAW. Begitu juga kita dapat mengenal Allah SWT. Kita dapat solat, kita dapat berpuasa, kita dapat berzikir, kita dapat tunaikan haji, kita dapat jauhkan segala kemungkaran, dosa dan maksiat. Kita tahu apa itu ketaatan. Kita mampu untuk menunaikan ketaatan pada Allah. Nah, kita dapat tahu apa itu kemungkaran, apa itu keburukan, apa itu dosa dan maksiat, sehingga kita dapat jauhkan segala keburukan itu. Semuanya berpunca daripada Nabi SAW. Semua daripada Nabi SAW. Semua nikmat yang kita kecapi, semuanya daripada Nabi SAW. Allah SWT beritahu, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat sebutan namamu wahai Muhammad SAW. Allah Ta'ala yang muliakan Nabi, muliakan sebutan nama Nabi SAW. Sehingga kalau dah dalam solat kita tidak menyebut nama Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak menyebut nama Nabi SAW, maka tidak sah solat kita. Bila mana nama Nabi tidak disebut. Begitu juga orang yang nak masuk Islam, perlu ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perlu ucap, perlu naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah usul Allah, Rasul Allah. Barulah sah iman dia, barulah sah keislaman dia. Maka Nabi SAW membawa cahaya kepada seluruh umat. Nabi SAW membawa keberkatan kepada seluruh umat. Kedatangan Nabi SAW ke dunia membawa rahmat, membawa keberkatan, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang yang mengambil kehidupan Nabi SAW menjadi kehidupan dia, orang yang mengambil panduan Nabi SAW menjadi panduan hidup dia, maka dia akan bahagia. Dia akan mendapat ketenangan, dia akan mendapat kebahagiaan. Bila mana Nabi SAW naik ke Isra Mi'raj, Nabi SAW sampai ke langit yang pertama, maka para malaikat pun merasai
keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lautan luasnya. Rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT beritahu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Nabi, wahai Rasul, tidaklah kami utuskan kamu melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Jadi kehidupan Nabi kehidupan yang rahmat. Maka bila kita bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita, cara makan kita mirip dengan cara makan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa segala amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan merupakan amalan yang menjadi kecintaan kita, maka akan melimpahlah segala rahmat, kasih sayang, berkat dalam kehidupan kita. Dan keberkatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa bukan hanya di dunia. Bahkan lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keberkatan rahmat di akhirat nanti. Bila mana manusia, seluruh manusia akan berhimpun di padang mahsyar. Manusia daripada zaman Nabi Adam AS sehingga yang lahir sebelum datangnya kiamat, semua akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan bersesak-sesak, dalam keadaan bersusah payah, matahari atas kepala, masing-masing tak ada pakaian, masing-masing dengan penderitaan, dengan kesusahan masing-masing berkadarkan dosa maksiat yang dia buat. Maka semua manusia akan berjumpa Nabi-Nabi untuk memohon syafaat, untuk memohon pertolongan supaya Allah SWT mempercepatkan perhisapan supaya mereka selamat daripada penderitaan di padang mahsyar. Jumpa Nabi Adam AS. Nabi Adam AS beritahu, aku tak mampu. Lastulah, aku tak mampu untuk bagi syafaat, tak mampu untuk minta pertolongan. Jumpa Nabi Nuh AS, jumpa Nabi Ibrahim AS, jumpa Nabi Isa AS, jumpa Nabi Musa AS, semua kata lastulah, aku tak layak. Nabi-Nabi yang besar-besar pun tak layak. Tapi bila berjumpa, semua umat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan beritahu, ana laha. Akulah yang layak. Akulah yang akan usaha sungguh-sungguh untuk bagaimana kamu semua selamat daripada penderitaan, kesusahan di padang mahsyar ni. Maka Nabi akan memberi syafaat. Nabi akan berusaha sungguh-sungguh bagaimana seluruh umat dia dapat masuk syurga Allah SWT. Bagaimana Nabi SAW beritahu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap daripada umat aku semua akan masuk syurga. Illa man aba, melainkan orang yang enggan masuk syurga. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ada juga orang yang enggan masuk syurga, tak nak masuk syurga? Maka Nabi beritahu ada. Orang yang tak nak masuk syurga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, ikut perintah aku, ikut panduan yang aku bawa dalam kehidupan dia, dia amalkan agama, taat perintah Allah, jauhi segala maksiat larangan Allah SWT, dia akan masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang enggan daripada menuruti panduan agama yang aku bawa, maka dialah orang yang enggan masuk syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat di dunia maupun di akhirat. Dan seluruh manusia, seluruh umat akan bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Nabi-nabi pun akan bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal yang kita berada sekarang ini, bulan untuk kita menyuburkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak berkorban, banyak berjasa kepada umat ini. Jasa Nabi bukan hanya di dunia. Di hari akhirat kelak kita semua akan bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beritahu, orang yang bahagia, orang yang mendapat kejayaan, orang yang paling dekat dengan aku ialah orang yang banyak berselawat kepada aku. Maka kita perlu perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita berterima kasih kepada segala pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat pertolongan, syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada Kitabul Iman, daripada kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih. Kita telah lalu pada hadis yang dipanggil hadis Jibril alaihissalam. Bila mana Jibril alaihissalam pada satu hari
datang berjumpa Nabi SAW dalam berupa seorang manusia yang tampan, yang kemas rambutnya, yang mana putih pakaiannya. Dan Jibril alaihissalam berjumpa Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW duduk bersama sahabat, Jibril alaihissalam datang berupa manusia. Baik. Baik, dalam ada riwayat yang lain menyatakan sahabat bertanya satu sama lain, siapakah orang yang datang itu? Sahabat tak kenal. Siapa yang datang? Tengok rambut dia kemas rapi, dia punya pakaian dia putih bersih. Nak kata orang tempatan, bukan orang Madinah, semua sahabat tak kenal. Nak kata orang luar pun bukan. Tak nampak pun kesan-kesan safar. Dia punya pakaian dia elok, putih, bersih. Tak macam orang yang bersafar di padang pasir. Pakaian dia akan menjadi debu. Dia punya rambut dia akan jadi kusut masai. Nak kata orang luar pun tak nampak pun dia orang musafir. Jadi riwayat yang lain bagi diceritakan sahabat bertanya satu sama lain, siapa orang ni? Dalam riwayat yang lain, Jibril alaihissalam datang memberi salam dan meminta kebenaran untuk duduk. Jadi bila riwayat yang lain, kita baca hadis ni tak disebutkan. Tapi riwayat yang lain disebutkan Jibril alaihissalam datang berjumpa Nabi SAW dan bagi salam. Bagi salam dan minta kebenaran untuk duduk. Baik, Jibril alaihissalam duduk di hadapan Nabi SAW dalam keadaan tahiyat. Jadi tahiyat yang kita duduk dalam solat, sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, duduk iftirash. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal dinamakan duduk iftirash, ataupun duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Jadi Jibril alaihissalam duduk dalam keadaan tahiyat, berhadapan dengan Nabi SAW. Jadi duduk tahiyat tu untuk menghasilkan berkat. Kita duduk tahiyat sebab duduk yang terbaik ialah duduk tahiyat. Duduk yang terbaik. Kalau mampu, dalam majlis kita duduk, dalam ketika zikir kita duduk dalam tahiyat, ketika baca Al-Quran kita duduk dalam tahiyat. Itu duduk yang terbaik untuk menghasilkan berkat. Dan begitu juga duduk tahiyat tu untuk menunjukkan keadaan kita berhajat. Kita berhajat kepada ilmu yang disampaikan. Kita berhajat kepada syafaat Nabi SAW. Kita berhajat kepada Allah SWT setiap masa dan keadaan. Maka duduk itu menunjukkan kita berhajat kepada Allah SWT. Begitu juga duduk tahiyat itu untuk menunjukkan keadaan kita beradab. Beradab kepada orang-orang besar, orang-orang mulia. Seperti mana kita berhadapan dengan syekh, berhadapan dengan tuan guru, kita akan duduk tahiyat semata-mata untuk muliakan ulama, muliakan orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi SAW, hubungan ilmu mereka dengan Nabi SAW. Baik, begitu juga Jibril alaihissalam bila mana berjumpa Nabi SAW, maka Jibril alaihissalam akan duduk dekat dengan Nabi SAW. Baik, faedah daripada hadis ini adalah penting pelajar itu mendekatkan diri jasmani dan fikirnya dengan asatizah. Ini yang kita biasa tekankan. Kita biasa bagi nasihat kepada para pelajar kita, bagaimana para pelajar perlu dekatkan diri mereka, perlu yang dinamakan bersahabat. Bersahabat dengan guru-guru mereka. Seperti mana para sahabat dinamakan sahabat kerana mereka adanya hubungan suhbah, hubungan sahabat. Para sahabat radhiyallahu ajmain dinamakan sahabat kerana adanya hubungan suhbah. Mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Di masjid mereka bersahabat dengan Nabi, di luar masjid mereka bersahabat dengan Nabi, dalam perjalanan, dalam safar mereka bersahabat dengan Nabi, sentiasa bersama dengan Nabi. Maka mereka memperoleh rahmat, mereka memperoleh keberkatan. Maka begitu juga para pelajar, kita ni perlu bersohbah dengan tuan guru, perlu bersohbah dengan para alim ulama, kerana mereka adalah pewaris daripada Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Alim ulama inilah pewaris para nabi. Bila kita bersohbah dengan mereka, kita pun akan mendapat keberkatan.
kita pun akan mendapat rahmat daripada mereka. Bagaimana? Begitu juga bila mana Nabi sallallahu alaihi bila mana Jibril alaihissalam berjumpa dengan Nabi, maka Jibril alaihissalam duduk begitu dekat sehingga lutut Jibril alaihissalam bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam meletakkan kedua tangannya pada kedua peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua meletakkan tangannya ke kedua-dua pehanya. Jadi sama ada yang dimaksudkan ialah Jibril alaihissalam meletakkan tangannya ke peha Nabi ataupun meletakkan tangannya ke pehanya sendiri. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Jibril alaihissalam, wahai Muhammad. Jadi ini menyebabkan keheranan kepada para sahabat. Kerana panggilan dengan nama Nabi adalah dilarang. Panggil nama, itu Allah Ta'ala larang. Allah SWT ajar adab kepada sahabat, dan adab itu pun untuk kita juga. Allah SWT beritahu, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Allah Ta'ala beritahu, janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Sama-sama kawan bolehlah kita panggil nama, tapi ini Rasulullah, kekasih Allah, penutup kepada segala Nabi, penghulu kepada segala Rasul, orang yang mulia, orang yang agung. Maka Allah Ta'ala ajar sahabat, jangan kamu panggil Nabi dengan nama Nabi, tapi panggillah dengan nama yang menunjukkan rasa mulia, rasa hormat. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habibullah. Tetapi di sini, dalam hadis ini, ketika peristiwa ni, Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi dan Jibril alaihissalam panggil dengan nama Nabi, ya Muhammad. Maka menyebabkan sahabat jadi keheranan. Mana boleh panggil dengan nama Nabi? Kita panggil mak ayah kita pun, kita tak panggil nama, kita panggil dengan gelaran. Wahai ayah, wahai ibu, wahai mak, untuk memuliakan mak ayah. Maka ulama bagi tahu ada 3 jawapan mengapa Jibril alaihissalam memanggil dengan nama Nabi, wahai Muhammad. Jawapan yang pertama, hukum ini hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat. Yang datang tu malaikat, Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia. Jadi hukum itu Allah Ta'ala larang, jangan panggil Nabi dengan nama Nabi. Maka itu hukum hanya pada manusia. Tapi yang datang tu Jibril. Jadi Jibril alaihissalam tak terikat dengan hukum, tak terikat dengan hukum ini. Jadi bolehlah Jibril alaihissalam panggil dengan nama Nabi, wahai Muhammad. Itu jawapan yang pertama. Ataupun jawapan yang kedua, maksud wahai Muhammad, Muhammad itu ialah dengan makna lughawi, iaitu orang yang banyak dipuji. Kalau kita belajar bahasa Arab, Muhammad ya isim maf'ul, hamada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa muhammadun. Muhammad ialah kalau diterjemahkan dengan wahai orang yang banyak dipuji, Muhammad. Jadi Muhammad itu bukanlah nak maksudkan untuk panggil nama Nabi, tapi nak maksudkan wahai, nak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam panggil wahai Muhammad adalah untuk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu maksud Jibril alaihissalam wahai orang yang banyak dipuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji di bumi maupun di langit. Bukan manusia saja puji Nabi, bahkan malaikat-malaikat, bahkan pokok-pokok, bahkan seluruh alam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, bahkan Allah SWT memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak daripada awal Quran sehingga akhir penuh dengan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Quran, bahkan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Sebelum Nabi SAW lahir lagi, Nabi telah mendapat puji-pujian. Dalam kitab-kitab terdahulu pun penuh dengan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Muhammad ialah orang yang banyak dipuji. Itu jawapan yang kedua. Ataupun jawapan yang ketiga, ayat ini belum turun lagi.
perintah Allah Ta'ala melarang sahabat untuk supaya tidak memanggil Nabi dengan namanya, maka ayat ini belum turun lagi. Tetapi jawapan ketiga ni agak jauh, iaitu yang dipanggil ihtimal ba'id, kemungkinan yang agak jauh. Kerana peristiwa ini berlaku di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini berlaku pada tahun 10 Hijrah. Pada tahun kewafatan Nabi. Maka tak mungkin, agak satu kemungkinan yang agak jauh yang tidak boleh diterima, bila mana kalau kata ayat ini belum turun, kerana ketika itu tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak ayat-ayat dah turun. Baik, kemudian Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Maka Nabi jawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Jadi Jibril alaihissalam datang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahu kepadaku apakah itu Islam?" Maka Nabi beritahu, "Al-Islam, Islam itu ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah," dan seterusnya sehingga akhir. Baik, dhamir Islam, al-Islamu disebut kembali di bawah secara zahir pada tempat dhamir. Sepatutnya akhbirni anil Islam, maka sepatutnya Nabi jawab huwa an tashhada an la ilaha illallah. Tapi Nabi jawab al-Islamu. Nabi ulang balik. Nabi sebut balik al-Islamu. Ialah untuk taukid, untuk memberi penekanan dan taudih, untuk menjelaskan. Nabi SAW ulang perkataan Islam untuk lebih menjelaskan dan sebagai takkid, sebagai penekanan. Ini dalam konteks bahasa Arab. Kalau kita baca bahasa Arab, kenapa dia ulang balik al-Islam itu adalah untuk takkid dan taudih. Baik, bila mana Nabi SAW menerangkan tentang Islam, apakah itu Islam? Jadi pertama sekali Nabi SAW beritahu, hendaklah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Baik, la ilaha. Ilah dengan ilah bermakna ma'bud yang layak disembah. La ilaha, tiada Tuhan. Maksudnya tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya Allah SWT sahaja. Tuhan yang layak disembah. Baik, mengapa kita perlu menyembah Allah SWT? Kerana Allah SWT pencipta segala-galanya. Yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan segala-galanya Allah Ta'ala. Bila mana ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kamu. Segala-gala yang ada di alam ini semuanya Allah Ta'ala cipta untuk manusia. Matahari, bulan, planet-planet, udara, tumbuhan, haiwan, segala-galanya. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kamu. Maksudnya di dunia ini Allah Ta'ala ciptakan untuk memudahkan manusia beribadah kepada Allah. Dunia ini diciptakan bagaimana untuk kita mengenal Allah SWT. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala beritahu, Allah lah yang menciptakan langit, 7 petala langit. Langit yang kita nampak ni baru langit yang pertama. Ada 7 lapisan langit. Wa minal ardi mislahun, dan begitu juga di bumi pun ada 7 lapisan bumi. Yatanazzalul amru bainahun, dan Allah Ta'ala beritahu turun perintah Allah SWT melalui langit-langit. Daripada langit yang ketujuh tu Jibril alaihissalam bawa wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sekali apa saja yang Allah Ta'ala ciptakan, cakrawala, planet-planet, segala, Bima Sakti dan segala-galanya. Kerana apa Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya? Allah SWT sendiri beritahu. Maksud penciptaan Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya, lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kamu meyakini bahawa Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu.
Allah Ta'ala ciptakan semua ni supaya kita merasakan dalam hati kita kehebatan Allah SWT, keagungan Allah SWT menciptakan segala-galanya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan supaya kita meyakini bahawa Allah SWT mengetahui segala-galanya. Segala perkara yang sudah berlaku semua dalam pengetahuan Allah. Segala yang sedang berlaku sekarang ini, di sini, di luar sana, di dalam Malaysia, di seluruh alam, semua dalam pengetahuan Allah. Dan begitu juga pengetahuan Allah SWT segala perkara yang akan datang. Akan datang apa yang berlaku. Berlaku bila berlaku kiamat, bila keluarnya Dajjal, bila keluarnya Imam Mahdi, bila turunnya Nabi Isa AS, apa yang akan berlaku dalam alam kubur nanti, alam mahsyar nanti, alam sirat nanti, alam syurga, alam neraka, semua dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kita menyembah Allah SWT kerana Allah menciptakan segala-galanya. Dunia khaliqat lakum, dunia ini diciptakan untuk kamu, diciptakan untuk memudahkan manusia beribadah kepada Allah. Dan wa antum khuliqtum lil akhirah. Allah Ta'ala beritahu, kamu wahai manusia, kamu diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Allah Ta'ala ciptakan manusia untuk kita bina kehidupan kita di akhirat. Untuk kita bina syurga kita di akhirat. Sebab kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahawa apa yang Nabi bagi tahu adalah benar. Dunia ni sebagai tempat persinggahan. Dan satu hari nanti pasti Allah Ta'ala akan hancurkan dunia ni, kiamatkan dunia ni. Walaupun hebat macam mana dunia ni, maju macam mana dunia ni, pasti satu hari nanti semua akan hancur. Dunia ni bukan tempat untuk selama-lamanya, bahkan tempat untuk persinggahan. Dan destinasi kita, kampung halaman kita yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Maka Allah Ta'ala beritahu, kamu diciptakan untuk kehidupan akhirat. Kamu diciptakan untuk kumpulkan bekalan kamu, kamu usahakan iman, amal kamu untuk kamu hidup di kehidupan akhirat, untuk kamu hidup dalam syurga Allah SWT. Itulah kehidupan kamu yang sebenar. Sebab apa ulama beritahu, bila datangnya kematian, maka bermulalah kehidupan kita yang sebenar. Kat dunia semuanya sementara. Sakit, sihat sementara, senang, susah sementara, mulia, hina sementara, kaya, miskin sementara, semua bersifat sementara. Kerana dunia ni sementara, akan dikiamatkan. Tetapi kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Di sana bila mana satu orang tu dapat susah, kesusahan yang bersifat selama-lamanya. Tapi kalau sebaliknya, kita usahakan iman amal kita, maka orang itu akan mendapat kesenangan di akhirat, kesenangan yang bersifat selama-lamanya. Kerana kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar. Jadi Allah Ta'ala beritahu, kamu diciptakan untuk kehidupan akhirat, bukan untuk kehidupan dunia. Memanglah perlu kerja, perlu usaha, perlu cari rezeki, perlu cari nafkah. Tapi lebih utama lagi bagaimana kita perlu usahakan kehidupan akhirat dengan menjaga solat, hari-hari perlu baca Al-Quran, perlu keluarkan sedekah, perlu lakukan segala perintah Allah SWT, perlu tinggalkan segala larangan Allah SWT, perlu usahakan agama, perlu usahakan tauhid yang benar dalam kehidupan, perlu belajar ilmu agama untuk diamalkan dalam kehidupan kita supaya dapat kebahagiaan di akhirat. Jadi itu tujuan manusia diciptakan untuk kehidupan akhirat. Baik, Allah SWT lah menciptakan segala-galanya. Allah Ta'ala maha pemelihara. Allah Ta'ala pemilik mutlak bagi segala ciptaannya. Dan begitu juga Allah Ta'ala mentadbir. Bila mana Allah Ta'ala ciptakan segala-galanya, Allah SWT tidak menjadikan apa-apa pun beredar, berjalan dengan sendirinya. Bahkan Allah Ta'ala musakharatum bi amrih. Semua perkara yang Allah Ta'ala ciptakan, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Semuanya tunduk di bawah pemerintahan Allah. Tidak ada yang Allah Ta'ala ciptakan, maka dia bergerak, berjalan dengan sendirinya, tidak. Contohnya dalam Allah Ta'ala, Nabi SAW menceritakan bila mana matahari diciptakan, maka hari pertama matahari diciptakan, matahari minta izin pada Allah. Ya Allah, aku nak terbit ni. Kalau kau izin pada aku akan terbit. Terbit sebelah timur. Bila matahari nak tenggelam pun, matahari setiap hari akan minta izin pada Allah untuk minta izin untuk tenggelam sebelah barat. Hari-hari matahari akan
minta izin pada Allah. Bila mendapat keizinan, barulah matahari akan terbit sebelah timur, akan tenggelam sebelah barat. Dan sehingga sampailah satu masa nanti matahari akan minta izin pada Allah untuk terbit sebelah timur, tidak mendapat keizinan daripada Allah. Sehingga Allah Ta'ala tahan matahari beberapa hari, sehingga selepas daripada itu barulah Allah Ta'ala perintahkan matahari untuk terbit sebelah barat, menandakan berlakulah kiamat yang besar. Dan ketika itu tertutuplah pintu taubat bila mana matahari terbit sebelah barat. Jadi matahari pun yang begitu besar pun beredar, berjalan dengan pentadbiran daripada Allah, keizinan daripada Allah SWT. Apatah lagi semua manusia, semua makhluk yang kecil-kecil ini, kita semua tidak boleh lakukan apa-apa melainkan dengan taufik dan inayah daripada Allah. Sebab itulah Nabi ajar kita untuk kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk kita melakukan sebarang ketaatan. Dapat datang masjid, dapat tunaikan solat subuh, dapat tunaikan ketaatan pada Allah, semua dengan taufik daripada Allah. Bukan dengan kekuatan diri kita, bukan dengan kebolehan yang kita ada. Kerana ulama beritahu, kalaulah tidak ada taufik daripada Allah untuk kita ucap subhanallah pun, daripada pagi sampai ke malam tak terucap. Kalau tidak ada taufik daripada Allah, maka yang lebih besar daripada tu, kita dapat solat, kita dapat puasa, kita dapat mengerjakan amal ibadah, semua dengan semata-mata taufik daripada Allah. Sebab itulah kita sentiasa memohon daripada Allah SWT. Nabi ajar kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sentiasa minta pertolongan daripada Allah untuk kita terus berada di atas jalan petunjuk, jalan ketaatan pada Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna, ya Allah bantu kami, beri pertolongan kepada kami, ala zikrika, untuk sentiasa berzikir menyebut nama-Mu, wa syukrika, sentiasa bersyukur padamu, wa husni ibadati, Allah bantu aku untuk menjadikan segala amal ibadah aku amal ibadah yang terbaik. Bagaimana solat yang kita kerjakan, solat ini solat yang terbaik. Bagaimana baca Quran yang kita baca, inilah bacaan yang terbaik. Segala kebaikan yang kita buat, kita nak jadikan kebaikan yang terbaik. Jadi untuk melakukan ketaatan pun hanya dengan taufik daripada Allah. Begitu juga untuk menjauhkan dosa dan maksiat pun hanya dengan taufik daripada Allah, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada upaya untuk menjauhkan dosa dan maksiat melainkan dengan taufik dan inayah daripada Allah. Jadi tidak ada ma'bud, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Baik. Di dalam Quran Allah SWT beritahu, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Allah Ta'ala beritahu, kalaulah ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Allah Ta'ala beritahu kalau ada satu perkara yang secara andaian, kalau ada di langit ataupun di bumi ada Tuhan selain daripada Allah, maka nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Akan rosak pentadbiran kedua-duanya. Ini menunjukkan ilmu Allah SWT yang begitu luas. Ilmu Allah SWT, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang terdahulu, begitu juga segala perkara yang sedang berlaku, dan begitu juga perkara yang akan datang, semua dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya secara detail, secara yakin. Tapi ilmu yang ada pada manusia, ilmu secara zon, secara sangkaan. Kita nampak dah mendung, kita rasa hujan kot lepas ni. Tengok-tengok tak hujan. Manusia rasa hujan, manusia tahu satu perkara tu berdasarkan ada tanda-tanda. Tapi ilmu Allah SWT, ilmu yang meliputi segala sesuatu. Allah Ta'ala mengetahui secara detail setiap perkara, setiap sesuatu daripada ciptaannya. Jadi di sini Allah Ta'ala nak menyebutkan perkara yang masih akan datang. Perkara yang mustahil pun Allah SWT mengetahui. Mustahil, satu perkara yang tak mungkin. Ada Tuhan selain daripada Allah, itu tak mungkin. Jadi Allah Ta'ala beritahu kalau ada satu perkara yang, kalau ada Tuhan di langit, begitu juga Tuhan di bumi pun ada,
maka Allah Ta'ala beritahu, pasti dan pasti akan rosaklah segala pentadbiran alam ini. Rosaklah langit, rosaklah bumi. Ha. Jadi Allah Ta'ala maha mengetahui perkara yang tak mungkin berlaku pun, kalaulah perkara tu berlaku, apa yang akan berlaku. Sampai begitu sekali detailnya ilmu Allah Ta'ala. Kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah, apa akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala beritahu kalau ada Tuhan di langit, pasti langit ni akan rosak, hancur, binasa. Kalaulah ada Tuhan di bumi, pastilah bumi ini pun akan hancur, rosak, binasa. Sebab apa? Allah Ta'ala yang mengawal segala-galanya. Allah Ta'ala dengan sifat wahdahniyahnya, sifat tunggalnya Allah Ta'ala yang mentadbir segala-galanya. Kita pun faham kalau satu negara ada 2 orang Perdana Menteri, macam mana? Yang seorang nak buat, yang seorang tak nak buat. Yang seorang nak gunakan duit untuk perkara ni, yang seorang kata nak gunakan duit untuk benda ni. Habislah. Sebab tu mana-mana negara PM satu je, tak boleh 2. PM yang seorang yang kawal, yang tadbir, tak boleh 2. Begitu juga Allah SWT yang kawal segala-galanya. Allah Ta'ala, langit, bumi, alam dunia, alam akhirat, semuanya Allah Ta'ala yang mengawal, yang mentadbir segala-galanya. Baik. Baik, di sini lauka nafihima. Di dalam bahasa Arab, laula maksudnya tugas laula ialah intifa'us sani bisababi intifa'il awal. Iaitu tugas laula ialah menafikan ternafinya yang kedua kerana ternafinya yang pertama. Ternafinya yang kedua, Allah Ta'ala beritahu kalau ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan di bumi, maka langit dan bumi akan hancur, binasa. Jadi ternafinya yang kedua. Ternafinya yang kedua maksudnya kita tengok langit masih elok, masih utuh. Begitu juga bumi, segala pentadbiran di bumi masih berjalan dengan elok, masih berjalan dengan sempurna, maka menunjukkan ternafinya yang pertama, iaitu tidak ada Tuhan selain daripada Allah di langit maupun di bumi. Yang menunjukkan eloknya langit dan bumi menunjukkan tidak ada Tuhan selain daripada Allah di langit dan bumi. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat tunggal, yang menguasai segala-galanya di langit dan di bumi. Maksud ayat ini untuk menafikan wujudnya ma'bud selain daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala beritahu maksud daripada ayat ini, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak disembah. Di dalam Quran, daripada awal sehingga akhir ayat Quran penuh dengan puji-pujian pada Allah SWT, yang menunjukkan Allah Ta'ala tu maha hebat, maha berkuasa, yang maha memiliki segala-galanya. Kerana jika wujudnya ma'bud, jika wujudnya Tuhan selain daripada Allah SWT, maka pasti langit dan bumi akan hancur. Maka dengan tidak hancurnya langit dan bumi, maka membuktikan tiada ma'bud selain daripada Allah SWT. Allah Ta'ala sahaja zat Tuhan yang layak disembah oleh seluruh manusia, oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Baik, seorang Arab Badui ditanya mengenai bukti kewujudan Allah SWT. Orang Arab Badui, orang Arab kampung, orang yang tinggal di pedalaman. Orang tanya dia, apa bukti Allah Ta'ala tu wujud? Maka dia telah menjawab, innal ba'rata la tadullu 'alal ba'ir. Adanya najis itu tanda adanya binatang. Ini tanda kewujudan Allah Ta'ala. Kalau satu orang tu jalan di satu jalan, dia tengok ada tai kambing, terus dalam hati dia beritahu, mesti kambing dah lalu kat sini. Nampak tai lembu, terus dalam hati beritahu, mesti lembu dah lalu kat sini. Tak nampak lagi kambingnya, tak nampak lagi lembunya, tapi hati terus yakin, mesti kambing dah lalu. Tapi kalau kawan dia beritahu, ya mana ada, ni kawasan takman, mana ada kambing kat sini, mana ada lembu kat sini. Hati kita langsung tak boleh percaya. Macam mana tai kambing ada tapi lembunya tak ada, tai kambing ada, kambingnya tak ada, tai lembu ada, lembunya tak ada. Hati kita langsung tak percaya. Kawan kita beritahu, mana ada, memang jadi sendiri, memang jadi sendiri tai ni. Hati kita langsung tak boleh percaya. Macam mana adanya tai kambing, tai tak ada kambingnya, jadi sendiri, maka tak mungkin. Kita terus yakin dalam hati kita, mesti kambing ada kat sini.
Walaupun tak nampak lagi kambingnya. Jadi begitu ya. Di alam ini penuh dengan kehebatan, kebesaran Allah SWT, menunjukkan Allah Ta'ala tu maha hebat. Tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala penuh di alam ini. Begitu juga Allah Ta'ala beritahu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kamu tak nak tengok yang sekitar kamu ni, alam ini, pada diri kamu pun penuh dengan kehebatan kebesaran Allah. Kalau jantung kamu berhenti, siapa yang boleh gerakkan? Kalau darah dalam otak kamu berhenti, siapa yang boleh jalankan? Kalau darah kamu tersekat, siapa yang boleh jalankan? Tak ada. Doktor pakar macam mana sekalipun, jantung dia sendiri pun, kalau jantung dia berhenti, dia sendiri tak boleh jalankan. Makanan yang kita masuk dalam mulut kita pun, kita tak tahu macam mana makanan tu diproses. Kita sendiri pun tak tahu macam mana. Yang pisahkan air, yang asingkan vitamin apa semua, protein sebagainya, dan semua yang lebihan yang tak berguna tu semua akan dibuang. Siapa yang melakukan segala-galanya? Ini semua Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita perhatikan, untuk kita fikir macam mana kehebatan Allah Ta'ala menciptakan diri kita sendiri, yang penuh dengan kehebatan kebesaran Allah. Jadi orang Arab ni bagi tahu, najis itu tanda adanya binatang, kesan jalan menunjukkan adanya orang yang berjalan. Begitu juga langit yang berlapis, bumi yang terbentang, laut yang bergelora. Bagaimana tidak ia menunjukkan adanya zat yang maha lemah lembut dan maha mengetahui. Segala alam ini menunjukkan kehebatan Allah. Seolah-olah makhluk di alam ini nak beritahu kepada kita semua, kalau kamu nak rasakan kehebatan Tuhan kami, Tuhan nak merasakan kehebatan Allah, tengoklah kami. Tengoklah kami. Tengok pada binatang, tengok pada gunung, tengok pada langit. Bila kita memerhatikan, mentadabbur alam ini, maka kita akan merasakan kehebatan Allah SWT. Maka bila mana kehebatan Allah SWT wujud dalam hati kita, dalam kehidupan kita, maka ini akan mendorong kita untuk taat segala perintah Allah. Dan ini akan menghalang kita daripada segala perkara dosa dan maksiat, segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Baik, nizam perjalanan langit dan bumi diciptakan oleh Allah SWT dengan sangat tepat. Perjalanan bumi, perjalanan langit, semua sangat tepat Allah Ta'ala ciptakan. Planet-planet yang beredar pada orbitnya, semua sedikit pun tidak berlaku pelanggaran, tidak berlaku kelewatan pada matahari untuk terbit, untuk tenggelam. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan dengan sangat tepat, sangat sempurna. Sebodoh-bodoh manusia pun tidak akan mengatakan ianya terjadi dengan sendiri. Kalau golongan etis, dia kata semua ni semula jadi, berlaku semula jadi. Orang yang tak percaya Tuhan. Tapi bila dipikir-pikirkan balik, maka tak mungkin berlaku dengan sendiri. Yang macam contoh taik kambing tadi, tak mungkin ada taik kambing dengan sendirinya. Mesti ada kambingnya. Tak mungkin alam ini berlaku, beredar, beredar dengan sendirinya. Mesti ada penciptanya, mesti ada yang mentadbirnya. Segala benda yang kita lihat, kereta api, kapal terbang, kereta dan sebagainya, kita katakan ada perekanya. Jadi alam yang begitu besar dan sempurna, pasti ada penciptanya. Jadi sebab itulah Nabi beritahu, tafakkaru fi khalqillah. Hendaklah kamu sentiasa memikirkan, mentadabbur pada ciptaan Allah. Tengok langit, tengok bumi, tengok segala ciptaan Allah, untuk kita tafakkur, untuk kita tadabbur, untuk kita merasakan kehebatan Allah dalam hati kita. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah tak mampu difikir. Zat Allah tak mampu dilihat di dunia ni. Tapi fikirlah tentang ciptaan Allah, kehebatan Allah SWT yang berada pada makhluk-makhluk ciptaannya, yang Allah Ta'ala zahirkan pada makhluk-makhluk ciptaannya. Maka bila kita memikirkan, mentadabbur ciptaan-ciptaan Allah SWT, maka akan penuh rasa kehebatan Allah SWT dalam hati kita. Seterusnya, kita akan jadikan seluruh kehidupan kita kehidupan yang sentiasa taat kepada Allah. Kehidupan yang mana? Kehidupan yang penuh dengan amal ibadah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita taufik dan inayah untuk kita jadikan bulan ini sebagai pencetus
untuk kita membangkitkan, menyuburkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita belajar lagi sirah-sirah, belajar lagi kisah pengorbanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih menghargai jasa pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita perlu niat dan azam bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kehidupan kita. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perjuangan kita. Niat fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi niat fikir risau kita juga. Barulah kita akan mendapat keberkatan yang begitu banyak, rahmat yang begitu banyak, bila mana bawa kehidupan Nabi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ini kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Wallahu alam. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita taufik dan inayah untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita serta dapat disampaikan insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.